Romy Gonen sedang ditawan apabila dia menerima satu panggilan yang tidak dijangka. Di hujung talian ada satu suara yang tenang dan dingin. Seorang lelaki yang dia tidak pernah lihat tetapi mengawal segala-galanya di sekelilingnya. Dia berkata bahawa dia akan dibebaskan tidak lama lagi tetapi meminta satu perkara sebagai balasan. Bahawa dia tidak pernah menceritakan apa yang telah dilakukan oleh penculik itu terhadapnya. Dan awak tahu siapa lelaki itu? Ketua sayap tentera Hamas. Arkitek 7 Oktober yang Israel cuba bunuh 6 kali. Dan gagal dalam ke-6 cubaan itu. Tetapi ada sebab mengapa dia masih hidup. Satu sebab yang mengganggu. Sebab itu adalah mangsa-mangsa Hamas sendiri. Dan memahami perkara ini adalah kunci untuk menjawab satu soalan yang ramai orang sedang tanya sekarang. Adakah Hamas masih mempunyai masa depan? Kerana ini adalah sebuah kisah tentang kekejaman yang akhirnya memakan diri sendiri. Tentang kesabaran. Kesabaran yang mengatasi paranoia. Dan tentang keadilan yang akhirnya tiba walaupun mengambil masa 2 tahun. Izz al-Din al-Haddad tidak hanya bersembunyi di laluan pelarian. Dia mempunyai pelindungan yang tiada teknologi perisikan mampu atasi. Tebusan Israel yang ditahan berhampiran dengannya dengan sengaja sebagai perisai manusia. Askar wanita muda yang ditangkap dalam serangan pada 7 Oktober antaranya Liri Albak, Daniela Gilboa dan Agam Berger. Pemerhati tentera dari pangkalan Nahal Oz telah digunakan sebagai penghalang hidup antara dia dan jet pejuang tentera udara Israel. Fikirkan tentang itu sekejap. Wanita-wanita yang sama yang telah diculik oleh Hamas dari katil mereka, dari keluarga mereka pada hari paling kejam dalam sejarah terkini Israel, wanita-wanita ini telah digunakan sebagai perisai untuk melindungi lelaki yang mengarahkan penculikan mereka. Israel tahu di mana dia berada, tetapi menyerang bermakna membunuh orang yang mereka cuba selamatkan. Jadi, selama berbulan-bulan, Israel memerhati dan menunggu. Tetapi, sebenarnya, siapakah lelaki ini yang sanggup menggunakan orang yang tidak bersalah sebagai perisai? Al-Haddad menyertai Hamas pada usia 17 tahun, sebaik kumpulan itu ditubuhkan pada tahun 1987. Beliau menghabiskan beberapa dekad menaiki hierarki Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, dan membina reputasi sebagai seorang yang teliti, dingin, dan amat sukar untuk dijejaki. Beliau jarang muncul di khalayak ramai. Beliau tidak pernah tidur di tempat yang sama 2 kali. Beliau bergerak melalui terowong-terowong Gaza seperti bayang-bayang. Tanpa rutin, tanpa corak, tanpa wajah yang dikenali. Foto terakhir beliau yang diketahui umum sudah bertahun-tahun lamanya. Dalam perisikan Israel, dia digambarkan sebagai seseorang yang hampir-hampir paranoid. Dan paranoia itu membuat dia terus hidup untuk masa yang lama. Agen-agen yang memburunya sampai menggelarnya hantu Gaza. Dia adalah salah seorang perancang utama serangan 7 Oktober 2023. Dokumen yang dirampas oleh tentera Israel di dalam Gaza menunjukkan satu arahan yang ditandatangani oleh Al-Haddad sebelum serangan bermula. Matlamat utama menurut dokumen itu adalah untuk menangkap sebanyak mungkin askar dalam beberapa menit pertama dan membawa mereka masuk ke dalam Gaza. Penculikan secara besar-besaran itu bukanlah satu kemalangan. Itulah strateginya. Dan Al-Haddad adalah salah seorang arkiteknya. Selepas pembunuhan beramai-ramai itu, sementara dunia mengikuti rundingan tebusan, Al-Haddad menguruskan sistem penawanan dari dalam. Dia tahu apa yang berlaku kepada para tebusan. Dia mengawal di mana mereka disimpan dan menggunakannya untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Sekurang-kurangnya 6 kali Israel cuba menghapuskannya semasa perang dan dalam ke-6 percubaan itu, dia berjaya melarikan diri. Kadang-kadang hanya beberapa minit, kadang-kadang kerana kehadiran tebusan berdekatan menjadikan serangan itu mustahil. Tetapi pada Oktober 2025, keadaan berubah. Dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Syarikat dan pembebasan tebusan Israel terakhir yang masih dalam tawanan, perisai Al-Haddad telah hilang. Tiba-tiba, tiada apa-apa lagi antara dia dan Israel. Hantu itu kehilangan satu-satunya perlindungan sebenar miliknya. Dan
Mulai dari saat itu, waktunya mula suntuk. Shin Bet, perkhidmatan perisikan dalaman Israel bersama dengan perisikan tentera mula memburunya dalam masa nyata. Bayangkan penganalisis dalam sebuah bilik. Memantau setiap isyarat, setiap pergerakan mencurigakan, setiap orang yang masuk atau keluar dari alamat-alamat tertentu di Gaza. Selama 10 hari berturut-turut tanpa henti, mereka menunggu saat yang tepat. Mereka tahu bahwa pada suatu ketika dia akan melakukan kesilapan. Dan apabila itu berlaku kepada seorang lelaki yang begitu diburu, hasilnya adalah tidak dapat dielakkan. Pada malam 15 Mei 2026, pada pukul 7 malam 45 minit, Al-Haddad telah melakukan kesilapan terbesar dalam hidupnya. Dia naik ke permukaan, keluar dari terowong, pergi ke sebuah apartemen di tengah-tengah Gaza untuk bertemu keluarganya. Dalam beberapa saat, perisikan telah mengesahkan peluang itu. Tentara udara menerima arahan itu. Peluru berpandu itu sampai sebelum dia sempat sedar apa yang sedang berlaku. Hantu itu telah ditemui. Al-Haddad telah terbunuh bersama isterinya yang telah dia latih sendiri untuk menembak dan melontar bom tangan serta ahli keluarga yang lain. Ketua Staf Angkatan Tentera Israel berkata bahawa dalam setiap perbualannya dengan tebusan yang dibebaskan, nama Al-Haddad sering disebut berulang kali. Dia adalah lelaki yang berada di mana-mana tanpa pernah dilihat. 11 hari selepas kematian hantu, Hamas sudah mempunyai ketua tentera yang baharu. 11 hari selepas itu, dia juga telah mati. Israel telah menghapuskan Mohamed Odeh dalam satu serangan ke atas sebuah bangunan kediaman di Gaza. 11 hari adalah tempoh yang pemimpin tentera Hamas yang terbaharu itu berjaya bertahan hidup. Dan inilah yang sebenarnya dibina oleh Israel. Sesuatu yang lebih canggih daripada sekadar menetralkan orang. Ia adalah satu sistem. Setiap kali Hamas melantik ketua baru, lelaki itu secara otomatik menjadi sasaran nombor 1 Israel. Perisikan Israel sudah memantau calon-calon tersebut sebelum mereka sempat memegang jawatan itu pun. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berkebolehan dalam Hamas tahu bahawa menerima kepimpinan adalah seperti menandatangani hukuman mati sendiri. Israel bukan sahaja menghapuskan para komander, ia menjadikan jawatan itu sendiri tidak diingini. Ia memusnahkan keupayaan Hamas untuk mempunyai kepimpinan. Bukan hanya para pemimpin. Dan kemudian kita sampai kepada soalan yang mungkin sedang anda tanyakan sekarang. Adakah ini pengakhiran bagi Hamas? Jawapan yang jujur adalah tidak sepenuhnya. Hamas pernah kehilangan pemimpin sebelum ini dan tetap bertahan. Organisasi ini dibina untuk berfungsi dalam sel-sel bebas tersebar, kumpulan yang tetap beroperasi walaupun tanpa arahan pusat memang direka untuk menahan tekanan seperti ini. Tetapi ada perbezaan asas antara apa yang berlaku sebelum ini dan apa yang sedang berlaku sekarang. Hamas yang merancang 7 Oktober itu sudah tidak wujud lagi. Yahya Sinwar, arkitek serangan itu, telah mati. Mohammed Deif, komander veteran Brigade Al-Qassam, telah mati. Muhammad Sinwar, saudara lelaki Yahya yang cuba membina semula kumpulan itu, telah mati. Ismail Haniyeh, ketua politik, telah dihapuskan di Iran. Al-Haddad yang terakhir daripada perancang utama yang masih berada di Gaza telah mati. Dan penggantinya hampir tidak sempat belajar tentang jawatan itu sebelum dia juga dihapuskan. Satu demi satu, semuanya dihapuskan. Apa yang tinggal bukanlah Hamas yang dunia kenal sebelum ini. Ia adalah sebuah organisasi yang berpecah belah tanpa kepimpinan yang kukuh, tanpa teras strategik yang mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina. Untuk membina semula semua itu memerlukan masa. Dan Israel nampaknya tidak bersedia untuk memberikan masa itu. Bagaimana pula dengan anda? Apa pendapat anda? Adakah awak percaya bahawa Hamas boleh membina semula selepas semua ini? Atau adakah ini benar-benar permulaan kepada pengakhiran? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Saya benar-benar ingin tahu apa yang anda fikirkan. Jika video ini membuat anda melihat konflik ini dari sudut yang berbeza, kongsikan dengan seseorang yang juga perlu memahami apa yang sedang berlaku di Timur Tengah.
Dan jika Anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Jumpa lagi.